Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita malam ini. Kerjasama antara pendidik, pembuat dasar dan pemain industri penting dalam membangun pelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Sarawak. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagahwiin berkata, usaha itu juga perlu melibatkan pemilik perniagaan terutamanya dalam menganjurkan bengkel STEM dalam merapatkan jurang antara pembelajaran bilik darjah dan tuntutan industri. Business owners who provide STEM workshops, your dedication to nurturing young minds and exposing them to practical applications is commendable. By working together, we can create a seamless transition from education to employment, which is actually what we are aiming at. Empowering our youth to become the next generation of leaders. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Penutupan Digital Talents and Innovation Lab di Kuching pada Rabu. Tambah Datuk Roland, pendidikan STEM bukan sekadar membina tenaga kerja mahir. Ia juga memupuk minda ingin tahu, kreativiti dan menyemai cinta sepanjang hayat untuk belajar. Turut hadir Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Francis Hardanolis dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC Insinyur TS Sudarnoto Osman. Seterusnya, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP menyasarkan 1,000 permohonan bagi program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H pada tahun ini menerusi sistem dalam talian. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu MTCP telah menerima sebanyak 88 permohonan secara dalam talian bagi SMM2H sejak sistem tersebut dibangunkan. Since the Sarawak Malaysia My Second Home program or system went live, the ministry has received from June until now has received a total of 88 applications via online. We expect that there will be more online application received and will hit our target of 1,000 SMM2H applicants to be approved by 2023. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Perasmian Sistem Pengurusan dan Aplikasi dalam Talian SMM2H di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Selasa. Difahamkan 10 negara permohonan tertinggi sejak pelaksanaan program SMM2H pada 2007 ialah United Kingdom 312, China 277, Taiwan 201, Hong Kong 193, Singapura 168, Amerika Syarikat 161, Korea Selatan 129, Australia 99, Indonesia 96 dan Jepun 91. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan bagi permohonan yang ditolak, mereka boleh menghantar semula permohonan baru dalam talian. Tambahnya, pendigitalan SMM2H juga selaras dengan aspirasi Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 dan Strategi Ekonomi Digital Sarawak 2018 hingga 2022 di mana pelancongan digital akan memacu ke arah ekonomi digital yang teguh. Dalam hal itu, beliau turut berharap dengan adanya sistem ini, ia akan mengurangkan masa yang diambil untuk proses kelulusan dan akan menjadikan keseluruhan proses menjadi lebih berkesan dan cekap. Selanjutnya, mengenai seramai 30 individu telah menerima peruntukan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan sebanyak RM683,580 untuk Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK, Badan Bukan Kerajaan, NGO dan Persatuan di kawasan Berkenu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Berkenu, Datuk Rozi Yunus telah menyampaikan geran tersebut di Pusat Khidmat Berkenu pada Isnin. Menurutnya, peruntukan yang disalurkan ini merupakan janji beliau di kawasan berkenaan selain permohonan dari JKKK, NGO dan bagi keperluan pembangunan di kawasan yang telah dikenal pasti.
Di Sebuyau, Ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kepri berkata, penganjuran pertandingan mampu menjadi landasan bagi mencari dan mencungkil bakat dalam kalangan kanak-kanak dan belia. Beliau memberitahu penganjuran pertandingan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada murid-murid di sekolah. Dalam hal ini, beliau berharap pihak kemas dapat menganjurkan lagi program sebegini pada masa akan datang kerana ia boleh meningkatkan ilmu pengetahuan murid prasekolah. Muhammad Syafizan berkata demikian semasa berucap pada program Hari Potensi Kemas peringkat Zon 2 di Sebuyau pada Selasa. Pelbagai pertandingan telah dianjurkan sebagai pengisian program seperti pertandingan bercerita, pidato, tarian, si cilik, pintar, Bilal Celik, Ustazah Junior dan Hufaz Cilik. Program tersebut melibatkan wakil kemas dari 6 parlimen iaitu Lubuk Antu, Serian, Kota Semerahan, Seri Aman, Batang Sadung dan Batang Lupar. Perkongsian seterusnya di Bintulu. Warisan seni ilmu persilatan perlu dipertahan serta diturunkan kepada generasi baharu agar ia tidak hilang di telan zaman. Justru penganjuran kejohanan pencak silat tertutup mayang dapat membakarkan semangat anak-anak muda kerana seni mempertahankan diri silat ini mampu membentuk disiplin kendiri. Pengerusi MLNG Sport Social and Recreational Club SSRC, Jamuri Zain berkata, penganjuran kejohanan ini bertujuan mewujudkan serta melahirkan pesilat yang bergiat aktif, sihat, cergas dan berwibawa serta berdaya saing. Jadi saya harap dengan sukan silat ini, kita membakarkan semangat anak-anak muda kita daripada seni silat mayang mengurai, silat mayang mengurai. Daripada kecil sehingga dewasa, sebab silat ni dia memberikan kita disiplin. Dan pertandingan ni tak semua yang boleh menang. Tapi kepada yang kalah, ini akan membakar semangat untuk kita teruskan memperbaiki seni silat kita. Kita ajar kepada guru-guru, mentor dan sebagainya untuk kita memperhalusi lagi seni silat kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada kejohanan pencak silat tertutup MLNG SSRC dan Mayang Mengurai Sarawak edisi tahun 2023 bertempat di Dewan Balai Raya Kampung Asyakirin Fasa 1 Bintulu pada Isnin. Dalam itu, pengarah kejohanan Awang Mantaha turut berkata kejohanan ini bukti dedikasi latihan berterusan dan semangat kompetitif yang tinggi dalam kalangan para pesilat serta guru-guru pelatih dalam mempertabatkan seni silat mayang mengurai. Kejohanan ini merupakan anjuran MLNG SSRC, Pertubuhan Persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak dan Pertubuhan Kebajikan ACT Malaysia Cawangan Sarawak. Pada tahun ini, 9 wilayah turut serta dari Kuching, Seri Aman, Meradong, Sibu, Kapit, Song, Belaga, Limbang dan Bintulu selaku tuan rumah. Selanjutnya, sambutan Hari Kebangsaan yang akan diadakan 31 Ogos ini bertemakan Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Tema itu selari dengan tekad dan komitmen kerajaan untuk membangunkan sebuah negara dengan rakyatnya yang bersatu padu, memiliki semangat perpaduan tinggi serta hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Di Sarawak, sambutan Hari Kebangsaan turut disambut meriah oleh penduduk di sekitar Bandaraya Kuching dengan kibaran jalur gemilang di setiap rumah. Ikuti tinjauan rakan setugas Mariam Zenariah di sekitar Bandaraya Kuching mengenai persiapan rakyat Sarawak menjelang sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-66 nanti. Terima kasih rakan setugas. Jalur gemilang dan bendera Sarawak gah berkibaran dan menghiasi rumah penduduk. Ini cara penduduk perkampungan Melayu ini menzahirkan rasa cinta akan negara. Kali ini saya berpeluang menemu bual secara eksklusif seorang rakyat yang berjiwa patriotik di kediamannya di Kampung Malaysia Jaya. Betul. Ya, bendera ya semenjak Sarawak kena kemerdekaan hari Sarawak sampai lagi tu di Naya di itu yang sebenarnya bini saya Naya tu kan mulai inisiatif tertentu kan saya dapat pakai suka-suka hati lah kan bendera sebab hari kemerdekaan hari kita
lelah kita nak mencari merdeka. Ini kedung kita dah kata kita dah terlepas daripada penjajahan apa tentara kita dulu hari. Nak jalan, terutama sekali dalam bidang pelajaran. Kita memang tertekan daripada dulu. Tertekan oleh British lah. Ini tu kita rasa bangga kita dapat kemerdekaan. Nak dapat motor pun susah. Ini kita nanggal lah. Kurang-kurangnya ada sebuah rumah ada 3 buah, 2 buah. Maka memang saya ada harapan kami supaya generasi muda tu memahami dan generasi tua baik-baik cikgu menerangkan apa maknanya kemerdekaan. Jadi yalah harapan kami tu supaya biar muda faham lah seperti kami dulu ini gaya kemerdekaan, pengorbanan supaya kita dapat apa bila kita merdeka, nikmatnya merdeka, harganya merdeka pada bangsa kita. Menurut beliau, semangat patriotisme di dalam dirinya akan diteruskan untuk anak cucunya pada masa depan. Sekian laporan saya, Mariam Zanaria untuk Briefing Lukas. Dan di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-66. Kembali ke studio. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal Lukas.Sarawak, The Job Video dan Ukas Channel di YouTube. Sebelum berakhir, saya mewakili warga kerja Ukas ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan 2023 kepada semua rakyat Malaysia Madani. Semoga Malaysia terus kekal aman, harmoni dan maju jaya. Saya akhiri berita malam ini dengan klip video program yang akan berlangsung sempena sambutan perayaan Hari Kebangsaan 2023 peringkat negeri Sarawak di Mukah. #saluran informasi rakyat, salam Ukas.